Nak mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan mengingatkan ketika saya dan rakan-rakan berjalan menuju ke Stadium Merdeka, sama ada pergi dan balik, saya terlihat sebuah lokap polis dalam stadium, dan disitulah saya dan saudara Hisham disimpan dalam 8 hari. Ini kita digari bersama, sehati sejiwa sebangsa, dan digari satu gari dua orang punya zalim ketika itu. Dan selama 8 hari saya dan saudara Hisham disimpan di lokap bersebelahan dengan Stadium Merdeka. Tetapi yang memberikan rangsangan kepada saya, walaupun kami dihina, diaibkan, digari, ya, dipenjarakan, tetapi kami masih bangkit untuk bersama-sama dengan rakyat menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pengurusi sebentar tadi. Ini kita sebenarnya ada masalah captive mind. Ini pemikiran yang terpenjara ataupun terpasung, bahasa pakar-pakar bahasa. Pemikiran yang terpasung. Bukan setakat Profesor Kangkung di bawah. Ini Dr. Mahathir sendiri membuat kenyataan yang saya melihat bukan kenyataan daripada seorang yang boleh bergelar negarawan. Kerana beliau menyebut Himpunan Kebangkitan Rakyat itu bertujuan untuk menggulingkan kerajaan yang sedia. Bagi saya, memang matlamat kita jelas. Kita sama ada dalam keadilan, PAS, DAP, kita bertekad kerajaan yang ada sekarang ini mesti ditukar. Cuma yang membedakan kita ialah guling ini dengan cara yang tidak berperlembagaan. Apa yang dilakukan oleh civil society hari ini dan majoriti rakyat Malaysia hari ini dan juga Pakatan Rakyat ialah kita nak mengubah kerajaan dengan cara berperlembagaan, iaitu menuntut satu pilihan raya yang bersih dan adil. Kalau tidak, mengapa kita nak menyertai pilihan raya setiap 5 tahun? Bagi PAS sudah menyertai pilihan raya 12 kali pilihan raya. Tetapi oleh kerana PAS, DAP, keadilan kita masih yakin dengan sistem demokrasi dalam negara, maka kita mahu meneruskan, tetapi dengan tuntutan-tuntutan yang kita buat supaya daftar pemilih itu bersih, tidak ada orang asing diberikan kerakyatan, dan tidak ada penipuan dalam proses pilihan raya. Jadi tuduhan Dr. Mahathir itu bagi saya tidak mengejutkan, kerana saya kira orang yang paling takut kalau Pakatan dapat Putrajaya bukan Najib, tetapi orang yang paling takut ialah Dr. Mahathir dan keluarganya. Yang kedua, kalau kita lihat juga media, ini masalah yang bagi saya penting. Asas dalam sesebuah pilihan raya ini bukan soal daftar pemilih yang bersih, pilihan proses yang adil, tetapi media juga harus bebas. Tadi dalam persidangan akhbar, saya ditanya oleh media, oleh kerana saya buat satu persidangan akhbar menyanggah dakwaan Ketua Pemuda UMNO Saudara Khairi yang mendakwa bahawa apa yang berlaku di mahkamah semalam sebenarnya Datuk Seri Anwar yang menarik saman kerana takut perbicaraan penuh. Ini satu pembohongan, brazen lies by Khairi. Tetapi dalam persidangan media itu saya ditanya, mengapa Pakatan tidak berterima kasih kepada Datuk Seri Najib? Kerana program transformasilah kita dapat berhimpun secara aman. Kerana program transformasilah perhimpunan itu berjalan dengan aman. Bagi saya setuju dengan saudara Hisham, saudara Hasmi, tidak ada keperluan untuk berterima kasih kepada Perdana Menteri. Kami berterima kasih kepada rakyat Malaysia. Saya sendiri lihat rakyat Malaysia bukan di kalangan golongan profesional ataupun kelas menengah. Malahan ada petani, buruh, pemandu taksi, pekerja, guru. Ada yang datang daripada Kuala Terengganu naik motosikal.
bertembung dengan kemalangan, sekarang ada di Hospital Temeluk. Naik basikal daripada Kota Baru. Ada seorang pakcik daripada kampung Ulu Tenerih, Ulu Selangor, datang nak berhimpun. Isteri dia nak ikut, dia tak bagi. Isteri dia paksa, nak pujuk suami, isteri belikan kasut baru nak berjalan. Ini sesuatu yang menakutkan pemerintah. Walaupun kita dituduh bayar RM150 dan sebagainya, tetapi bagi saya, bila rakyat bangkit dengan tekad yang satu atas nama rakyat Malaysia yang merdeka. Saudara Hisham sebut tadi, 55 tahun dulu almarhum Tunku Rahman telah melaungkan merdeka. Tetapi ketika itu kita menuntut kemerdekaan daripada penjajah British. Hari ini 12 Januari kita menuntut kemerdekaan daripada pemerintah yang zalim, yang melakukan kemusnahan dan kemungkaran ekonomi, rasuah, penyelewengan, menindas rakyat. Maka kita sebenarnya belum merdeka. Maka hari itu adalah hari kemerdekaan rakyat, di mana seluruh rakyat, termasuk Sabah Sarawak, ada orang okey di Masjid Negara. Saya rasa cukup pilu bila melihat rakyat Malaysia yang kurang upaya tetapi semangatnya tinggi. Ada yang buta tetapi hatinya celek. UMNO mata celek, hatinya buta. Ini beza. Bila rakyat berhimpun dengan rasa berani, tidak takut, bukan soal ada gas pemedih bata atau tidak, bukan ada water cannon atau tidak, tetapi keberanian itu menyebabkan pemerintah yang zalim akan tunduk. Ini berlaku ketika Arab Spring. Kita lihat bagaimana diktator yang hebat seperti Gaddafi, Hosni Mubarak, yang penuh kekuasaan, yang ada kekayaan yang luar biasa, tetapi bila rakyat bangun, yang zalim pasti jatuh. Hari ini kita menyaksikan di Malaysia, bila rakyat bangun berani, walaupun 15 tahun dulu kalau berhimpun kena serang, Hasbi sebut, ada water cannon. Jangan kata yang besar, yang kecil dulu pun. Saya pernah ceramah kelompok di Batu Cave, kelompok yang hadir 10 orang, yang kepung rumah tu 50 kata saya. Angkat saya physically, angkat saya bawa keluar. Tapi itu bukan melemahkan semangat kita. Sebab itu saya kata, bila rakyat itu berani, dia tahu hak dia, bukan dia nak meruntuhkan keharmonian ataupun kekuatan kita, tetapi bila dia tahu itu hak dia sebagai rakyat yang merdeka, dia mahu melakukan perubahan demi kebaikan, dia bersatu hati, tekad bersama-sama, melibatkan semua pihak, bukan saja parti politik, tetapi civil societies yang kita saksikan pada 12 Januari. Apabila kita mengambil sikap inclusivity ini, ianya menjadi satu formidable force. Dan bagi saya, seperti saya sebut dengan rakan-rakan, this is the moment of our political manhood, di mana kematangan, kewarasan rakyat itu akan pastinya menjadi kekuatan untuk meruntuhkan kezaliman dan kemungkaran pihak berkuasa. Dan sebab itu saya cukup yakin dengan masa depan negara ini. Kita harus teruskan usaha-usaha ini. Dan bagi saya, kalau apapun yang nak didakwa oleh pemerintah hari ini bahawa ini adalah langkah transformasi, saya tidak bersetuju sama sekali. Kerana seperti saudara Hisham sebut tadi, ini adalah continuous commitment by the rakyat to defend the democratic rights of our people. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi dia punya conscience, conviction, determination of our people, irrespective of race and religion, sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, menjadi asas kepada kebangkitan rakyat. Dan kalau ini dapat kita pertahankan, saya yakin masa depan negara cukup baik. Dan yang lebih meyakinkan saya ialah bila melihat
sama ada kita punya meeting point di Universiti Malaya khusus, mahasiswa cukup ramai di stadium, di Masjid Negara, walaupun kena ugut dengan timbalan menteri pelajaran. Jangan hadir. Kalau mahasiswa hadir, ini memalukan institusi pengajian. Ini suara-suara yang sudah lapuk, yang jumud. Dia captive mind, pemikiran yang terpasung. TV3 dengan utusan itu dah lama lah. 30,000. Ini semua buta hati, buta huruf. Masih lagi dalam denial syndrome. Mungkin 20 tahun dulu boleh. Kamu kata di stadium 10,000 orang boleh percaya orang kampung. Tapi hari ini, the moment you kata 10,000, anak-anak muda start tweeting. I mean, there's no way you can hide the reality and the truth. Tak boleh lah. Dalam zaman global hari ini yang tiada sempadan dengan teknologi baru, pemerintah tidak lagi boleh berbohong. Tweetnya, Facebooknya, internetnya, dan sebagainya memberikan ruang kepada anak-anak muda khususnya membuat penilaian. Then finally you have to decide what is best for the country and for the people. Dan alhamdulillah hari ini kita tak lihat lagi orang Melayu, Cina, India ni sebagai kaum yang berbeza. Saya tengok masa bersih 3 dulu, saya kena dakwa belum habis lagi, belum start pun lagi. Ini pendakwaan yang ke-15 kata saya. Itu pun Najib boleh kata inilah hasil transformasi. Transformasi dia buat tahun 2009. Saya kena pukul bersih 3 2011. Di mana transformasi? Saya kena dakwa dengan Datuk Seri Anwar sampai hari ini. Mana transformasi dilakukan? Ya. Tetapi apa yang saya nak nyatakan, biar mereka dengan gaya mereka, dengan watak denial syndrome mereka, tetapi yang penting saya yakin rakyat akan bersama-sama. Walaupun Saudara Hasmi sebut jangan kita berlebih-lebih sangat berterima kasih kepada polis, saya bersetuju, tetapi dalam konteks ini saya kira to be fair to the police force, khususnya kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar, saya kira dia telah mengambil, dia ada courage ya, untuk memanggil semua pimpinan Pakatan Rakyat dan civil society bincang bagaimana proses ini dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Ini satu permulaan yang baik oleh Ketua Polis Negara yang menolak arahan politik, pengaruh politik, tetapi mahu PDRM itu memelihara hak asasi rakyat Malaysia dan menyuburkan sistem demokrasi. Kalau inilah permulaan yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara dan disambut oleh pegawai-pegawai polis yang lain, saya yakin ianya memberikan jaminan yang lebih baik. Bila saya lalu balai polis Jalan Stadium, nak balik turun tu, saya tengok FRB tak ada, polis tak ada, mereka duduk dalam pagar balai itu seolah-olah mereka dalam lock-up, saya sedang bebas. Jadi saya lampailah mereka sebab dulu saya duduk dalam tu dengan saudara Hishamuddin Rais. Saya ingat lagi bagaimana kotornya sel di dalam lock-up itu, amat meletihkan, melelahkan. Satu sel patutnya 8 orang, disumbatnya 20 orang. Kami tidur berdiri, tetapi itulah sebenarnya memberi kekuatan kepada kami untuk bersama-sama rakyat untuk membawa perubahan. Terima kasih.